أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 4, muka surat 4 baris ke 15 daripada atas. Muka surat 4 baris ke 16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang ta'alluq ia sifat iradah, dengan menentukan, dengan menetapkan, memutuskan, mungkin, dengan satu sifat, dia sifat yang harus atasnya atas mungkin. Menentu ni atas muwafaqah ilmunya. Muwafaqah ilmunya. Mungkin ejaan Jawi tu tak nak baca gitu tu. Dia muwafaqah ni bahasa Arab. Muwafaqah ni ejaan dia mim, waw, alif, pe, qaf, te marbutah. Itu muwafaqah. Jadi Jawi tu ejaan tu tak apa boleh baca gitu tu. Jadi kalau terbaca kok mufaqat jadi. Tak. Dia nak mim, waw, alif, pe, qaf, te marbutah. Itu muwafaqah. Menentu atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah. Artinya, arti menentu atas muwafaqah ilmunya, ilmu Allah. Tiada menentu Allah Ta'ala, yang tiada menentu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah akan mungkin, melainkan barang yang diketahui dengan ilmunya, ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah menentu qada azali, muwafaqah ilmu. Ini kena ambil molek ni. Allah menentu, menetap, memutus pada azal, muwafaqah ilmu. Ilmu Allah mengetahui segala-gala mungkin yang akan berlaku. Allah menentukan pada azal akan perkara mungkin yang akan berlaku. Mungkin ni perkara harus ada, harus tiada. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba beriman dan beramal soleh. Allah menentu pada azal seseorang hamba beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui pada azal seseorang hamba kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Ni dia panggil muwafaqah ilmu ni. Ini faham molek. Sebab nak pelihara daripada akidah Mu'tazilah. Hak baik sahaja Allah mengetahui serta Allah menentu pada azal. Hak jahat seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah mengetahui pada azal, tetapi Allah tidak menentukan. Ini Mu'tazilah. Ini jaga molek ni. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma'.
perkara jahat, dalil terang Al-Quran, dalil terang hadis Nabi, dalil terang di rukun iman yang keenam. Perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan iradah muwafaqah ilmu. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Allah menentukan pada azal seseorang hamba akan kufur dan melakukan maksiat. Oh, ni kena jaga molek. Tidak ada seseorang pun menafikan ilmu Allah. Menafikan Allah mengetahui atau kafir teruslah. Allah pun tidak mengetahui seseorang hamba akan kufur. Sampai masa hamba kufur, barulah Allah mengetahui atau kafir terus. Maksudnya tidak ada yang menolak mengetahui Allah. Tapi sekarang ni banyak yang hanya berpegang Allah mengetahui perkara jahat, tapi Allah tidak menentukan. Allah hanya mengetahui. Ditolak qada azali. Mengetahui pada azal, dia berpegang. Tapi menentu pada azal perkara jahat, ditolak. Walaupun itu jelas pada rukun iman ke-6, baik, jahat, qada, qadar. Jelas sangat-sangat. Baik, jahat, qada dan qadar. Ni comel dalam kitab Hidayatus Sibyan ni terdahulu hak rukun iman yang ke-6. Apa dia baik? Iman dan ta'ah. Apa dia jahat? Kufur dan maksiat. Ni dalam kitab Hidayatus Sibyan kita dahulu di muka surat depan hak mula-mula tu. Bermula untung baik iaitu iman dan ta'ah, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat. Tu. Hak bagi bawah sekali tu. Hak muka surat 2 tu. Surat 2 maksud depan sekali lah. Depan sekali tu muka surat 1 nama kita. Muka surat yang kedua tu. Bawah sekali. Rukun yang ke-6, ke-6nya wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah, daripada qada dan qadar Allah. Bermula untung baik iaitu iman dan ta'ah, dan untung jahat iaitu kufur dan maksiat, qada qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Ni akidah kita ni faham molek. Jadi hati seseorang hamba kufur, Allah yang menentukan. Saat hati kufur kepada Allah, Allah yang buat. Allah buat kufur akan Allah. Halah. Allah buat kufur akan Allah. Jangan cengang pula. Sekarang kufur qada qada. Hak qada iradah kita bicara ni. Hak qada iradah kita bicara. Ini hak azali. Ini hak azali. Yang sekarang tu qadar, itu bahagian kudrah. Yang sekarang ni sedang berlaku hati kufur ni. Sedang berlaku hati kufur sekarang. Hak kita bicara iradah ni Allah menentu pada azal. Allah menentu pada azal hamba ni akan kufur kepada Allah. Sampai saat kufur tu, sampai saat tu Allah yang buat hati kufur kepada Allah sendiri. Sudah. Ada ni. Hati orang kafir ni, dia kufur, dia engkar dengan Allah, dia kufur dengan Rasul, dia kufur dengan hari akhirah contohnya. Siapa yang buat hati dia kufur? Kafir itulah engkar tu. Siapa buat hati dia engkar? Allah yang buat. Itu kudrah, qadar, keesaan pada perbuatan. Jadi Allah buat hati orang kafir kepada Allah. Allah buat hati orang kafir, Allah menentu. Yang kita bicara iradah ni, tu qada azali siap-siap dah. Qada azali iradah ni siap-siap dah. Ni sekarang ni orang kafir sekarang ni. Hati dia kafir dengan Allah, Allah yang buat hati dia kafir kepada Allah. Berat sekali kafir beratnya. Maksiat pula gerak diam lawang Allah tu. Gerak diam derhaka pada Allah. Allah yang buat. Allah buat gerak diam lawang Allah. Allah buat lidah kepada Allah. Jadi Allah buat Allah lah. Sudah korek lah. Kata sudah lah. Itulah dia perkara jahat qada qadar.
Kalau mari tertanya-tanya semula, pelik. Dah apa makna perkara jahat qada? Qada Allah menentu. Tu siap dah pada azal. Dah qadar, perkara jahat tu qadar Allah, perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Kafir dia tu Allah lah buat. Dah kafir pada siapa? Kafir kepada Allah. Hati dia kafir. Siapa buat? Allah buat kafir akan Allah. Spekar kita kuat ni, dengar kot luar. Sekali lalu. Adalah lekat ke jalan putih sekejap depan ke. Allah buat orang kafir akan Allah. Pening tu kan dengar. Ada spekar kuat. Kita tak bunyi luar. Tak bunyi luar. Bunyi luar. Lepas tu orang duduk lawang Allah, duduk derhaka pada Allah tu, siapa buat? Allah yang buat. Qadar, perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan. Tauhid pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan. Apa dia tauhid pada perbuatan? Yang perbuat hanyalah Allah. Jadi hak tengah-tengah lawang Allah, hak tengah-tengah maksiat dah kepada Allah, Allah buat. Itulah keesaan pada perbuatan. Tu je. Bukan kita gitu je. Ni kalau dok satu perkara gaib. Yang kedua, kalaulah main ko akal, hati di Mu'tazilah, Mu'tazilah pakai akal. Sekarang yang pertama gaib. Faham tak ni? Yang pertama gaib. Qada azali, tu hanya Allah yang mengetahui, tu malaikat pun tak tahu. Tu siap dah tu. Ni hak qadar sedang berlaku sekarang ni. Hak qadar sedang berlaku sekarang ni. Semua kita belaka. Gerak diam kita pilih, kita rancang, kita susung, kita pun buat. Zahir semuanya makhluk. Dah. Perbuatan Allah semuanya. Gaib. Inilah hak Al-Quran sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Ni orang-orang yang muttaqin. Hudan lil muttaqin. Al-Quran petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Qadar yang sedang berlaku ni. Memang zahirnya makhluk. Ada Allah satu gaib. Kalau yang berlaku ni perkara baik, hanya gaib saja. Tapi akal mudah terima. Orang mari belajar ni, Allah yang buat. Orang mari belajar ni, Allah yang buat. Orang semayang, Allah yang buat. Orang baca Quran, Allah yang buat. Orang berzikir, Allah yang buat. Orang berselawat, Allah yang buat. Itu senang dengan akal. Qadar tu gaib. Tapi akal mudah terima. Sebab itu perkara yang baik. Ada ni. Berlaku perkara jahat, perbuatan Allah gaib. Satu laginya dia bercanggah dengan akal. Hak ni hak bermasalah. Tak boleh nak terima akal, hak jahat qada. Satu. Lepas tu perici pula apa makna qadar perbuatan Allah. Hati kufur kepada Allah, Allah yang buat. Sedang kufur itu perbuatan Allah. Kufur pada siapa? Kepada Allah. Siapa yang perbuat? Allah yang perbuat. Kufur kepada Allah. Kata je lah. Lawang, derhaka kepada Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Lawang derhaka kepada siapa? Kepada Allah. Ni akal. Ni. Gaib satu. Dengan akal tu. Kalau baligh berakidah berpandu pada akal. Kalau kita balik dengan akidah yang sebenar, sesat. Kalau kita balik tanpa ilmu akidah, kita berakidah dengan akal kita hak jahat, mana mungkin Allah mari daripada Allah. Itu akal. Balik bertahun, berpuluh tahun, berbelah tahun, bertahun-tahun buat amal ibadat. Tapi akidahnya sesat. Ni payah nak berubat. Sebab saya sendiri dalam bab perkara jahat contohnya.
Tak pernah, tak sempat nak mikir dengan akal. Sebab apa? Belajar gitu dah. Hak jahat, qada qadar. Dah, kat tu je. Jadi tak sempat nak mikir dengan akal. Apabila berhadapan dengan masyarakat yang duduk ke hadapan ke akal ni, mula-mula saya mengajar, saya sendiri pun jadi macam mana? Tak reti macam mana nak. Sebab tak pernah menghadapi. Sebab tak pernah pakai akal tu. Belajar dah gitunya. Hak jahat, qada qadar. Kat tu je. Lepas jumpa dengan hak tak betul, hak pegangan salah tu, dia tahu gini. Nasabah juga dengan logik juga dengan akal. Kalau gitu, barulah terfikir. Baru terfikir. Hak asal tak terfikir pun. Terfikir tu kemudian. Nasabah juga tu. Hak jahat, qada qadar. Lepas tu, masuk neraka. Siapa? Hamba Allah ni lah. Hamba Allah sebab apa masuk neraka? Sebab kafir. Dah kafir mari mana? Qada qadar. Pasti nak lari mana? Masya Allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Nabi kata, barang yang Allah kehendak akan berlaku. Barang yang Allah tidak kehendak tidak akan berlaku. Berlakunya kafir di masa dia hidup, kehendak Allah. Maka takkan berlaku sebaliknya. Maka kafir dia sampai ke mati. Lepas tu, seksa neraka selama-lama. Ya sungguh dok, macam dak aci je, dak kena je. Baru-baru kemudian baru pandai mikir gitu. Sebab apa? Sebab dengar hak akal dah. Sining. Masa mengaji tu pernah dengar lah Mu'tazilah kata zalim Tuhan kalau gitu. Tapi tak orang panjang pun, tak fikir panjang pun. Apa zalim barang milik Allah? Manusia ni milik Allah. Allah nak kehendak baik, Allah bersyurga, kurniaan. Allah nak kehendak jahat, Allah benarkan keadilan. Itu dah fikir panjang dah. Lepas jumpa dengan hak peseng gini, barulah kita pun tercengang. Ya sungguh akal tu. Jadi macam nak makan kat ngakal tu. Patut pun susah. Manusia tak tahu mula-mula macam mana. Kenapa? Sebab itu rukun iman yang keenam, baik jahat qada qadar. Jadi pilih hak jahat bukan qada qadar tu. Apa ngapa? Oh cakap putih apa? Tak dia nak fikir dia ke mana? Bukan. Orang putih cakap tu lah dia. Mana tak ada fikir dengan akal. Gitu kamu sebenarnya. Cannot bring apa? Benda. Ada tak? Suka apa ikut dia orang kan? Anak ni. Kata pelik sungguh lah. Mula-mula. Lepas tu bila dengar dia punya alasan akal. Ya juga tu. Dia buat maksiat. Qada qadar. Neraka kamu. Dia tinggal semayang. Qada qadar. Satu waktu kamu tinggal semayang tu, berapa ribu tahun neraka kamu tu. Lepas tu dia tinggal semayang, Allah kan? Qada qadar. Lepas tu, kediam tu orang lah. Orang nampak, orang nak fikir kau akal. Mana biar anak cucu kita, biar duduk akidah tu duduk depan. Ghaib ni kita pegang duduk depan. Di balik tu dengan akidah dah, dengan ilmu akidah. Dia tak ada nak mikir, tapi kena cerita lah akal Mu'tazilah ni. Kalau dia mari terlintas, itulah akal Mu'tazilah. Kena cerita juga sebagai benteng tu kena cerita juga. Tapi biar mereka balik dengan akidah dah. Tidak dia akan pakai kau akal. Akidah Quran hadis lah. Hak rukun yang keenam tu hadis Muslim lah tu. Baik jahat qada qadar. Timbul dah aci lah. Kalau awak gitu jadi dah aci Tuhan. Naya ni. Ni saya jumpa lama, belas tahun dah. Jumpa seumpama ni. Ijma' ahli sunnah wal jamaah perkara jahat qada qadar. Berpegang perkara jahat bukan qada qadar. Satu pandangan tapi imam tidak sah. Satu pandangan fasik lagi mubtadi'. Fasik pegangan dosa besar, mubtadi' pegangan yang bid'ah, bid'ah pegangan ni bid'ah yang sesat, nerakalah tempat dia. Amal ibadah dia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu nak duduk mana di hari akhirat?
Hak paling ringan ni, hak kata berdosa besar duk berkafir. Satu pandangan, imam tidak sah. Kekal neraka selama-lamanya. Tambang pula sekarang ni, banyak pula bawakan-bawakan memang jelas-jelas orang yang mengajar menafikan perkara jahat. Qada qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat baik. Banyak dalam pengajaran sekarang, orang agama yang menafikan perkara jahat qada qadar dengan beberapa ayat-ayat yang berbeza, tapi natijah kesimpulannya sama. Natijah kesimpulannya pada natijah kesimpulan disamanya walaupun diguna ayat-ayat yang berbeza. Ada yang terang-terang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, terang-terang, itu memang ada rakaman. Ada yang mengatakan qada Allah tapi bukan Allah kehendak, Allah tahu. Dia nafi juga hakikatnya iradah ni. Perkara jahat qada Allah, Allah kehendak iradah tapi Allah tidak menentukan. Dia menafikan. Dia kata iradah kehendak, qada ketentuan dinafikan pula. Perkara jahat qada Allah, kehendak Allah, Allah menentu tapi Allah tak menetap, kita boleh pilih hak lain. Pula. Tapi natijahnya sama. Dia pakai akal. Akal tak boleh terima. Perkara jahat yang berlaku pada hamba tu dikerasi, dipaksa, terikat dengan qada Allah. Dia terima ni. Dikerasi, dipaksa, terikat. Bukan dikerasi, dipaksa, terikat. Bahkan berlakunya perkara jahat perbuatan Allah sendiri. Sebagaimana yang Allah kehendak pada azal. Tak diterima ni. Akhirnya qada Allah perkara jahat, Allah kehendak, Allah menentu, tapi Allah tak menetap. Kita boleh pergi buat pilih perkara baik, ke kanan ke masjid, ke kiri tempat joget. Allah menentukan ke kiri tempat joget, tapi kita boleh pilih ke kanan. Powernya lah. Nak pilih ke kanan, nak pergi kanan tu siapa buat? Allah buat juga. Allah buat barang yang Allah tidak kehendak. Allah buat barang yang Allah tak kehendak, itu lupa, lala, lawan sifat iradah nanti, mustahil. Allah kehendak hamba akan ke tempat joget ke sebelah kiri, simpan 3. Sampai di simpan 3 tu, Allah buat ke kanan pula dah. Jadi Allah lupa gitu, tidak kenal Tuhan gitu. Lepas tu kita lah macam sekarang macam mana? Macam sekarang. Time belajar, time semayang. Gitulah. Time baca Quran, time mengupak. Ya gitulah. Ke mana? Sekarang berlaku itu lah. Lepas tu macam mana? Mujahadah lah, jangan mengupak. Mujahadah dah. Saat mujahadah tu Allah buat. Padahal tak mengupak dah. Allah buat. Allah terlupa. Mengupak pula sekejap. Allah buat. Ni pegangan ni, jangan cakap kat luar ni. Ini pegangan. Ada percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kita sendiri yang dok pakai. Jangan nak sandar ke Tuhan pula benda jahat tu hukumnya haram. Hakikatnya ni macam sekarang lah. Sekali taat, sekali lala, sekali tu lah. Bahagian masing-masing. Tapi bila kita duduk belajar, hati duduk berfikir, duduk tadabbur, duduk muhasabah, itulah bahagian. Alhamdulillah lah. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Bertambah tua ni, bertambah fikir akhirat. Bertambah tua ni, bertambah banyak muhasabah diri. Alhamdulillah. Bertambah tua ni, bertambah dak mikir dah dunia ni malah dah. Tunggu masa je. Hak sebaya tak beramal dah adanya. Dan apa? Ketua ni dia nak belajar buat amal tak mikir hal lain dah. Tu bahagian dia. Bahagian Sa'id, bahagia. Mudah-mudahan mati dalam seumpama tu orang yang husnul khatimah, bahagian dia syurga dengan kurniaan Allah. Tu jelah. Itulah kita dapat kebaikan sentiasa ni, bersyukur sentiasa. Nak riak, nak ujub, nak takabur bukan barang milik kita. Riak, ujub, takabur ni boleh kalau barang milik kita. Tapi bukan barang milik kita. Nak riak, ujub, takabur, hak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Duduk mana kita?
Dia dalam bab ni dia ada hak dia. Duduk gini. Lepas tu stop. Cuma sekarang ni, kadang-kadang sekarang ni dia kena banyak, kena datangkan fahaman-fahaman salah ni, apa alasan dia. Kena mari juga. Sebab kalau kita bercakap dengan anak cucu kita, marilah alasan dia lah. Hak ni lah, hak duduk dengar ni, alasan gini jadi karuk ni. Jangan alasan gini. Pada ni, mana kita tahu. Mana orang yang tak betul pegang ni, alasan dia gitu kita tahu. Jadi senanglah kita perjelaskan. Macam saya sebut tadi lah, saya tengah je saya tak tahu kenapa jadi orang pegang perkajak bukan qada qada. Lepas dengar daripada yang berpegang dahulu, sekarang bertaubat lah. Dia pegang dulu, alasan dia begini. Mana otak kita pun boleh makan pada ni. Boleh makan. Logik pada ni. Mana kena tahu juga perkara-perkara yang boleh akan meragukan kita pula nanti. Jadi dia godaan was-was ni sentiasa mari. Bertambah kuat belajar, bertambahlah kuat gangguan was-was ni. Mari duk ragu di hati kita, begitulah, beginilah. Dia mari belaka. Bab akidah, bab amal ibadah sama je. Bertambah kuat belajar, bertambah kuatlah gangguan dalam bab akidah, dalam bab amal ibadah. Dulu semayang, dok gitu. Dulu ambil wuduk, dok lah berat gitu. Sekarang ni jadi pesen pelik dah ni. Ambil wuduk jadi lama dah ni. Anak cucu pun pelik dah. Mana tu lama kena dok pun. Sejak belajar ni. Tahu. Dah tahu. Dah dia mari dah. Dia mari dah. Teringatlah masa dulu basuh muka pun tak cukup. Kawasan muka dia basuh. Kawasan muka cukup. Bulu muka tak cukup dia basuh. Mikir Allah dulu dia kata, saibeng tak basuh. Tak apalah tu dimaafkan. Dia rasa macam tak kena. Tak kenalah dulu tu. Ini saibeng puan. Kemudian tu dia jadi saibeng tu. Ini cerita betul ni. Dia keluar saibeng tu. Di saibeng tu berapa minit dia basuh. Itu pelik sungguh lah. Dia nak kodok berapa kali. Dia ni waktu ambil saibeng dia. Waktu keluar ni. Keluar, dia basuh tu berapa minit tahu dia basuh sebelah-sebelah. Buat apa? Allah dulu tak basuh ni. Dia basuh. Dia nak qada. Bukan nak qada, dia jadi macam Allah dulu mu duduk sini ni, muduk muka ni. Buat apa aku tak sedar mu bulu muka ni. Ada ni. Kata cukup lah senang. Susah jadi. Dia ni. Syaitan duduk was-was di hati dia. Dah. Dia cerita sungguh lah. Dia kata belam belebel. Dia kata belebel awak nak bunyi. Dia kata awak nak bunyi lagi pelik. Bila ayah pula orang tua tu. Siapa benda? Dia kata mu ni duduk muka ni. Mu duduk muka ni. Pada ni. Ni saibeng. Pada kena saibeng. Ni. Mana ni? Ni mana? Muka ke kepala? Muka. Lepas tu awak tak rasa? Tidur dia bilang mu ni duduk muka faham tak? Duduk muka yang tak basuh buat apa? Hati-hati dia mari nak ngucar, mari nak ganggu. Jadi dia kata pelik jadinya. Tu gangguan. Bila bertambah ilmu tambah amal ni, syaitan lah kerja dia dah. Dulu kita bertaubat dengan Allah. Alhamdulillah di antara kesalahan pekah yang dimaafkan kerana kita jahil. Kalau tidak kena qada semayang mula dia bangun balik. Ada gapo lah jawapan dia. Mujurlah dimaafkan. Tapi mana apa? Mana dia ngamuk lah seolah-olahnya tak reti sungguhlah. Bulu muka tak kena. Dia kata cukup makcik cukup dah. Kita tua dah tak apa dah pun. Cukup je lah. Mereka duduk balah tu pada masa lama bila air apa. Pelik dia nak cucu pula Dia mari pada ni. Siapa dia nak semayang, dia mari buat niat semayang. Dulu mudah je niat. Sekarang ni jadi dia mari. Dia jadi payah ni. Nak macam ni. Ada gitulah. Ujian. Belajar, beramal, ujian dia kau berat. Jadi kita tahu jugalah alasan-alasan pelik-pelik akidah salah tu. Mana dia boleh mari di fikiran kita. Dia mari gangguan di hati kita. Itu ujian daripada Allah.
Tapi nak kalau bab perkara jahat ni, macam Mak Saibun tadilah. Allah dah reti sungguhlah bulu muka. Allah dah reti sungguh perkara jahat ni rukun iman yang keenam. Jelas baik jahat. Siapa ke dah reti? Dia. Dah reti mana? Baik reti usaha je. Tu kena bicara suku tu. Kalau bab perkara jahat, dah. Cuma yang kita nak peringat, pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari hamba sendiri. Nak peringat tu. Takut kita belajar akidah sampai masa cerita bab perkara jahat, qada qadar haram hukumnya. Kita menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar, hukumnya haram. Ada ni. Atau kena jagalah pula. Ini cerita bab pegangan. Kemudian hak minggu lepasnya, hak ni sebagai tambahan lah. Bukan minggu lepas, minggu dahulu. Minggu lepas ganti dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Mari tau. Opan nampak penuh. Opan sampai ke depan. Mana nampak penuh dalam. Penuh. Mana opan ramai. Lepas tu kata, dia opan tak banyak. Kata opan lah, awak peluah. Kata, sebab biasa opan awak ramai. Cuma mungkin orang perempuan ni, dia TV dia duduk situ tau. Jadi kalau mari pas ke depan pun, dah nampak TV ni. Dah nampak? Mana nampak tu juga. Patut saya tengok masa tu, nampak pas ke depan. Nampak ramai duduk tengah tu. Kata apa ramai duduk tengah? Orang baru perasan. Oh, dia tengok ke TV tu. Dah kata tengok ke TV ni ada kan? Tak apa. Dia molek TV tu bubuh kat tiang tu. Baru tu dah. Bukan dia masa minggu lepas tu memang ke depan tabir dia. Tapi nampak orang kalau mari depan tengok dinding lah tau. Tengok dinding gitu je lah. Dan nampak orang. Sebab dia speak opang. Kata opang dia kena buat luah. Sebab biasa opang ramai. Kan pagi-pagi ke 9 ni kan. Opang ni orang serumah gitulah. Jadi minggu dulu saya bicara berkaitan dengan ayat Al-Quran. Dari segi adab percakapan. Hak suratul Kahfi tu lah. Hak minggu terdahulu tu. Hak kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS tu lah. Hak Nabi Khidir kata, fa'aradtu an a'ibaha. Ayat kemudian, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu an a'ibaha. Ayat kemudian, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu, maka aku kehendak. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Kan beza tu kan. Fa'aradtu, maka kehendak oleh aku Nabi Khidir. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Jadi ada kehendak aku, ada kehendak Allah. Nampak tak cerita tu? Hak fa'aradtu ni apa? Fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah mendaki oleh aku bahawa aku nak merosakkan safinah perahu. Aku kehendak aku tu rosak perahu tu. Ada hikmah dia. Tapi kehendak aku. Sebab apa dia kata, Nabi Khidir kata aku merosakkan perahu ni, zahirnya benda tak molek lah. Tumpang perahu orang. Lepas tu buat penuh perahu orang pula dah. Pada ni. Mana perbuatan tu zahirnya tak molek. Maka Nabi Khidir kata, fa'aradtu, maka telah mendaki oleh aku akan bahawasanya aku merosakkan safinah perahu. Adapun menegakkan dinding yang runtuh tanpa diminta upah tu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai keduanya akan cukup umur dan dapat mengeluarkan hak harta yang tersimpan tu. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik tu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Jadi Nabi Khidir tegakkan dinding ni kehendak Tuhan engkau ya Musa. Biar anak yatim ni, dua anak yatim daripada ibu bapa yang soleh ni,
yang bapak disoleh dua anak yatim ni, biar besar, dia akan boleh mengeluarkan harta yang tersimpan tu. Jadi menegakkan dinding yang runtuh, zahirnya kerja molek, kerja sukarela lah orang panggil. Upah dok apa dok. Di tempat tu, fa'abau an yudayifuhuma. Puak Inzaqiyah tu, puak Inzaqiyah di tempat tu, dia tak mau jamu tetamu Nabi Musa, Nabi Khidir alaihissalam. Fa'abau an yudayifuhuma. Enggan puak ni, puak Inzaqiyah. Puak ni malu pas sekarang ni. Puak dia ni ada ni, puak ni. Puak kedekut tetamu siapa dok jamu. Ni. Fa'abau an yudayifuhuma. Dia tak mau jamu benar. Tiba-tiba dia tengok dinding runtuh. Wak rajing pula. Dah lagi tegakkan dinding. Nabi Musa tanyalah. Maka dia Nabi Khidir jawab. Dia tegak dinding runtuh tu. Kehendak Tuhan engkau ya Musa. Oh jadi tegak dinding runtuh kehendak Allah. Rosokkan perahu kehendak aku. Itu panggil adab. Itu panggil adab. Hakikinya rosokkan perahu, bunuh anak yang kecil itu pun kena Allah Ta'ala belaka. Bukan hanya tegakkan dinding runtuh sahaja kena Allah Ta'ala, tapi apa? Adab. Itu contoh ayat beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat laginya surah Syu'ara ayat yang 78 sampai ke ayat ke-80. Itu boleh kita sebagai panduan kita lah. Kita mengaji qada fardu ain, dak erti ayat Quran pun tak apa. Kita mengaji qada fardu ain, kita faham, kita pegang perkara jahat, qada. Jahat tu apa dia? Kita faham kufur dan maksiat. Qada tu apa dia? Kehendak iradah Allah. Qada perbuatan Allah yang bismillah kudrah, faham molek. Pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tak baik, kelemahan diri sendiri. Faham maksud apa dah? Tu fardu ain. Mana ayatnya? Ayat kita tak pandai tak apa. Tapi kalau macam suratul kahfi tadi tu, tak hafal pun kita tahu ayat. Tak apa, tapi lacur. Lacur lah maknanya, walaupun tak hafal. Kadang-kadang kalau baca tengok di Quran, kadang-kadang tak tengok Quran boleh. Tapi kalau tak ada Quran semua tak boleh baca. Bukan hafal pun tapi tahu. Jadi hak macam ayat tadi, faradtu an aibaha. Memang kita ingat dalam surah Kahfi ni. Farada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Kita tahu ni surah Kahfi. Jadi tanya-tanya kita baca macam malam Jumaat ni kan. Ni farada rabbuka an yablugha ashuddahuma ni ya. Fa'aradtu an aibaha. Tahu ti langsung itu bahasa Arab dah. Biarlah reti sikit. Reti sikit apa dah. Tapi kalau kita tak reti Al-Quran pun tak apa. Ini sebagai nak kemah kita je. Jadi dalam surah Syu'ara ayat 78 sampai ke ayat ke-80. Ayat ke-81. Dia menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, fahuwa yahdin, dan ia Allah lah yang beri hidayah petunjuk akan daku. Walladzi huwa yut'imuni wa yashkin, dan Allah Ta'ala yang ia memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku. Ni Allah hidayah akan daku, Allah yang beri makan akan daku, Allah yang minum akan daku. Wa iza maridtu fa huwa yashfin, dan bila sakit oleh aku maka ia Allah yang menyembuhkan akan daku. Walladzi yumituni summa yuhyin, dan Allah yang matikan akan daku, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan akan daku. Allah menjadikan akan daku, Allah hidayah akan daku, Allah yang makan akan daku, Allah yang minum akan daku, Allah yang matikan akan daku, Allah yang menghidupkan akan daku kembali pada hari akhirah. Tiba-tiba wa iza maridtu, bila sakit oleh aku. Aku sakit, Allah yang menjadikan aku sakit lah. Tak, bila aku sakit, kau nak jadi sama, kena kata gini, wa iza amradani
fahuwa yahdin. Dan apabila telah menjadikan akan aku sakit oleh Allah, maka ya Allah yang menyembuhkan akan sakit aku. Baru betul dengan hakiki. Apabila Allah menjadikan aku sakit, maka ya Allah lah yang menyembuh akan sakit aku. Tapi sakit dah, bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Tapi Nabi Ibrahim kata, wa iza maritu, dia sakit oleh aku. Dah sakit oleh aku, siapa buat? Bukan Allah. Allah menjadikan aku, Allah. Allah hidayahkan aku, Allah. Allah yang makan, Allah. Allah yang minum, Allah. Menyembuh, Allah. Sakit aku, bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Atau mungkin adab. Ada ni. Kalau sama ya, wa iza amradani fa huwa yahdin, maka apabila menjadikan sakit oleh Allah akan aku, maka ia Allah lah yang menyembuhkan akan sakit aku. Ada. Nabi Ibrahim tak kata Allah yang menjadikan aku sakit. Nabi kata, bila sakit oleh aku, maka ya Allah lah yang menyembuhkan akan sakit aku. Jadi sakit yang mananya? Bukan Allah yang buat. Allah buat sakit tu. Tapi Nabi Ibrahim tak sandar ke Tuhan. Bila telah sakit oleh aku sakit. Dah sakit sendiri ke? Bukan Allah yang buat kan? Qadar perbuatan Allah. Tak sandar sakit tu kepada Allah. Menjadi Allah. Widayat Allah. We makan Allah. We minum Allah. We jadi sembuh Allah. Mematikan Allah. Menghidupkan kembali akan aku Allah. Tapi sakit. Kalau sama kau, bila telah menjadikan oleh Allah akan aku sakit, patutnya kita bawa jadi sama. Allah belakang kan? Menjadikan buat Allah kan? Menjadi sakit bukan Allah. Allah juga. Tapi beradab. Tak sebut Allah yang menjadikan aku sakit. Hanya sebut fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan akan sakit aku. Sembuh Allah. Sakit aku. Walau hakikinya Allah yang menjadikan aku sakit. Itu hakiki. Mana ni? Mana dia panggil? Beradab. Sebab tu kita bab sakit ni, kita kena sandar diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tak jaga makan minum kita. Apa ada ni? Hakikat Tuhan belaka. Tapi zahirnya kerana kita yang mana apa? Macam kita sendirilah. Tak boleh. Mai tak boleh. Mai duk bisa. Marah dia. Sebab apa? Kok tu dia suka? Lepas-lepas ada duit tua-tua ni, dia kata bisa pula dah. Dulu nak makan duit tak ada. Tanggung ke anak-anak. Lepas anak lepas belaka dah, duit jadi banyak, anak kata bisa pula dah. Bisa pula dah tak bagi kita makan. Tapi bila nak makan? Jangan orang ni. Kita nak mati dah. Dia kata dia nak mati dah. Tak bagi makan pula. Lepas tu mati dah makan lah dia. Gitu pula. Kata bagi dia makan cepat sikit mati. Dah gitulah. Dah sekarang ni dia sakit. Nak mati. Dia nak makan hak dia suka tu. Dah orang tak boleh dengan penyakit dia. Anak dia pun sekat. Kita nak mati dah ni tak boleh makan. Biarlah kita makan dulu sebelum kita mati. Malik juga tak makan biar cepat mati. Ada ni. Bisa. Jadi mana apa ni? Penyakit mari daripada kita yang tak jaga diri kita sendiri. Sakit tu kita lah. Macam mana sakit sekarang ni? Makan sedap. Dah makan pantang ke tak? Memang kita makan pantang. Dah pantang jumpa. Ada kat ini. Pantang jumpa. Tak sungguh. Nafsu. Sakit gauk. Sakit gauk ni, sakit dia. Orang lelaki pun boleh menangis. Sakit tu tanya ke perempuan tu. Perempuan dia sakit beranak. Mana sakit gauk dengan sakit beranak? Dah sungguh ni. Kau perempuan tak ada sakit gauk? Tak bungkuh. Saya ada rasa jumpa perempuan sakit gauk. Orang lelaki je. Ada perempuan sakit gauk. Tapi tak ramai. Tak orang lelaki yang sakit gauk kan? Cuba tanya dia. Sakit beranak itu dengan sakit gauk mana sakit? Sakit gauk ni dia kata macam pisai iris daging. Betul? Mana kalau kena apa-apa di tempat sakit dia tu, macam pisai iris dia kata. Sakit sangat-sangat. Kena kain pun sakit.
Dia kata macam pisau tu irih daging dia. Allah, setara mana sakit. Sakit sungguh-sungguh lah. Sakit. Tengoklah orang akak makanan. Ni tak boleh belaka ni. Saya tak boleh ni. Minta maaf, saya nak balik lah. Ni kawan-kawan belaka ni. Nak balik lah. Sebab apa naik akak makanan, memang dia tak boleh makan. Bersalang lah nak balik dah. Sebab apa tak mau makan. Nak balik. Ingat ke balik ya? Dia tengok, dia berhenti kat lain pula, dia bersembang. Ada sekat sembang pula. Hamba tengok, akak makan dah. Dah, kata kena pula. Lepas tu banyak pula dia ambil. Saya kira tadi kata sakit. Pela-pela sakit dia kata. Makan sikit sakit juga. Lepas tu makan banyak dia kata. Lepas tu, gebah mana ni kata dia. Dah tidur. Ada ni. Dia mengaku sakit itu dia. Nafsu benda ni. Hak nak balik. Berhenti orang panggil cakap. Tiba-tiba ada tempat ambil. Lepas tu ambil banyak pula. Dia kata sikit sakit. Banyak sakit. Ambil banyak. Kita sungguh ni. Sakit lama berapa hari? 3-4 hari. Tangan dia tu seminggu dia kata ni. Lepas tu apalah kata dia. Redha apa kata menyakiti diri sendiri. Jadi hak gini tak boleh nak sandar ke Tuhan. Sekarang macam mana Allah lah. Makan tak pantang, penyakit ada macam-macam, tak sandar ke Tuhan. Macam mana sekarang? Tuhan jadikan aku sakit, tak beradab gitu. Lepas tu Nabi Ibrahim sebut, wa iza maritu, bila sakit oleh aku, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuh akan sakit aku. Tapi sakit Nabi Ibrahim tidak sandar kepada Allah. Aku sakit. Menjadi oleh Allah. Hidayah oleh Allah. We makan oleh Allah. We minum oleh Allah. Beri sembuh oleh Allah. Memati dan menghidup kembali oleh Allah. Tapi sakit aku. Itu contoh. Contoh ayat beradab perkara yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai tambahan lah. Kalau kita boleh ingat ayat tadi surah Syu'ara ayat 78 sampai ayat 81. Itu kita boleh tengoklah dalam tu. Tapi yang mudahnya Kahfi tadilah. Kahfi tadi mudah. Ingat tu. Fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah mendaki oleh aku, kata Nabi Khidir AS, aku nak merosakkan safinah perahu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Menegakkan diri runtuh. Kehendak Allah Ta'ala. Merosakkan baru kehendak aku. Lepas tu mudah. Sebab tu memang Kahfi ni orang duk baca semua. Itu dalil beradab. Yang baik disandarkan pada Allah, yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan datang masih lagi lah bicara hak berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Surat 19 baris yang kedua daripada atas. Surat 19 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Menghantar, bahawa menghantar ni meletak akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Menghantar, mana meletak 7 anggotanya kepada tempat sujud. Ini syarat sujud yang kedua daripada 8 syarat sujud. Satu-satu rukun dia ada syarat. Belajar molek syarat tu bukan hanya bilang rukun 13.
Syarat bagi tiap-tiap rukun. Lepas tu biasa tu guru dia ceramah lah. Kita kena belajar syarat bab taharah. Kita kena belajar rukun serta syarat bagi rukun. Kita biasa dengarnya belajar bab syarat sembahyang, taharah, bersuci. Lepas tu rukun sembahyang. Ada rukun dan syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Dan syarat untuk sah berjamaah. Tu pula. Syarat sah sembahyang bab taharah. Pergi pada rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun. Kita nak dapat fadilah 27, nak berjemaah, kena belajar pula syarat berjemaah. Kalau syarat berjemaah tidak dilengkapi, maka bukan hanya tak dapat pahala 27, bahkan bawa kepada batal sembahyang. Kalau tidak cukup syarat untuk sah berjamaah. Syarat untuk sah berjamaah kalau dalam kitab Hidayatus Sibyan ni ada beberapa syarat untuk sah berjamaah. Dia muka surat 24. Surat 24. Baris yang kelima daripada atas. Dan bagi sah berjamaah, artinya mengikut makmum akan imam itu 13 syarat. Untuk sah berjamaah ada 13 syarat. Dalam kitab Wisyahul Afrah, syarat kedua, syarat makmum mengikut imam ada 12 syarat. Ada 13 syarat. Syarat untuk sah berjemaah. Tidak melengkapi 13 syarat ini, bukan hanya tidak sah berjemaah, kamu tak dapat pahala fadilah 27, bukan bawa pada batal sembahyang. Dia panggil syarat untuk sah berjamaah. Syarat untuk sah berjamaah ni kita boleh nyatalah. Bukan muafiq masbuk saja. Bukan muafiq masbuk saja. Kita kalau bicara solat berjamaah, muafiq masbuk ialah kita faham dah. Itu di antaranya. Itu pun di antara syarat untuk sah berjamaah. Berkaitan dengan muafiq masbuk. Ni muafiq masbuk pun tak pernah belajar. Sungguh. Tak pernah belajar setengah orang. Berjemaah puluh-puluh tahun dah. Muafiq masbuk dia kata, Ning baru dengar. Baru dengar perkataan muafiq masbuk. Nak sebut pun payah. Muafiq masbuk disebut. Sungguh. Muafiq masbuk. Lepas tu munafik dia keluar. Kata munafik tu mana lain pula. Munafik gitu lah. Ialah qaf belaka, tapi orang kita punya ain tu. Qaf belaka, masbuk pun qaf, muafiq pun qaf di hujung, munafik pun qaf di hujung, tapi kita jadi ain tu, munafik. Kan kalau cakap kapung kan? Munafik munafik dia ni. Qaf ke ain hujung tu? Ain hujung jadi orang kita ni, cakap kapung. Dah lah akhirnya muafiq masbuk munafik. Tak pernah belajar. Berjemaah puluh-puluh tahun. Bukan hanya muafiq masbuk saja. Bukan nyata sangat. Tak tahunya bab syarat sah berjemaah ni bukan atas individu. Bukan atas satu solat berjemaah. Bukan individu. Individu. Bukan satu tempat solat berjemaah. Satulah, satu masjid. Satu masjid. Satu masjid itu ada berapa orang imam. Ada berapa orang bilal. Di masjid itu ada pengerusi. Ada datang kuasa. Satu masjid. Tak tahu pun. Syarat sah berjemaah. Kalau contohnya masa PKP dahulu. Penjarakan. Pada penjarakan. Ramai makmum yang bukan berada dalam masjid. Masa solat Jumaat. Sebab terpaksalah kena buka khemah di tepi. Sebab penjarakan kan. Jadi masjid tak muat. Mayan tanah. Apotiko pasang kapek, ada apotiko pasang kemah dah kita kemah tau. Dah sebut kemah.
Kemeh lah kitanya. Khimah. Kemeh kitanya. Kemoh dah. Pasang kemoh. Pasang kipas angin. Itu bukan masjid. Macam mana untuk sah orang di tanah? Pintu masjid tu jangan tutup. Tutup apa? Kerana sayang ekor takut keluar. Macam orang di tanah tu? Tak tahu. Saya pergi satu masjid. Masjid kampung lah. Tapi dia memang bukan PKP. Jumaat biasa pun dia tak muat dah. Jumaat biasa tak muat. Jadi di serambi masjid tu masjid lagi dia kata. Bukan serambi saja. Bukan serambi dah turun tangga. Dia di belakang tu agak luah. Dia punya mozaik di luah. Tapi bukan tempat semayang lah. Tapi itu tempat ambil semayang. Tapi luah bersih molek. Hari Jumaat dia tak guna tempat tu untuk ambil semayang. Ambil semayang di belakang dia. Maya waktu situ ambil semayang. Hari Jumaat dia basuh tempat tu. Dia basuh bersih. Apa tikom molek tempat tu. Tempat ambil semayang. Tapi tempat ambil semayang tu kolok. Tapi sini ni luah. Ruang luah. Jadi dia pun bersih. Hari Jumaat saja. Lain pakai. Jumaat saja dia pakai tempat wuduk. Dia bersih. Apa tikom molek. Sebab tak muat. Maka tanya pengurusi masjid, di situ masjid ke tidak? Memang tidak ustaz. Pak man kita pakai Pak ambil semayang ke masjid. Mana Jumaat okey je. Tapi pintu tepi tu buka tutup. Tutup ustaz. Tapi kalau buka habis kong dia kata. Kalau tutup kata tempat tu tak sah semayang. Bukan tak sah berjemaah, tak sah semayang. Apa ada ni? Satu masjid mana kurang mengetahui syarat untuk sah berjemaah dalam mazhab Syafi'i. Dan ni, kalau masjid ni keluar pas belakang macam sini. Di luar tu masjid ke dak? Kalau pihak berkuasa kata di luar tu masjid, luar hok lepas daripada cermin hok. Luar tu ada ekor dak luar tu? Tak ada ekor dak, luar tu kipas je dak. Luar tu. Tapi hukumnya masjid. Cermin ni dia kunci, bukan tutup dia, kunci. Allah, bukan suruh kunci ni. Dia kunci. Kunci tu patuh dalam tu. Tak boleh nak buka dah pintu tu. Contoh ni. Patuh dah kunci dalam tu. Patut tak boleh buka dah pintu tu. Patut macam mana? Kena pusing ke belah sana lah. Contoh. Patuh. Dia boleh patuh kunci tu kan. Patuh tinggal dalam. Tak boleh buka dah. Tak ada dah kunci dah, tak ada. Tak boleh buka dah pintu tu. Kena cari tukang dia dah. Sekalipun duduk luar tu sah molek-molek ada. Sebab itu masjid, ini masjid tak ada masalah. Kunci, hilang kunci sekalipun sah lagi luar tu. Sebab apa? Masjid luar tu tak ada masalah kunci pun. Tapi kalau luar tu bukan je masjid. Di sini saja masjid tempat kapek ni. Di mozaik luar dah kita tak jadikan itu masjid. Itu tempat umum yang kita boleh buat program bagai-bagai. Luar tu tempat umum yang boleh buat program bagai-bagai. Maka di luar tu pun masjid. Nak Jumaat boleh, tak ada apa-apa. Nak Jumaat boleh. Tapi pintu kena buka. Sekadar seorang lalu. Tutup walaupun tak kunci sekalipun. Tak sah semayang kan di luar. Itu nak cerita contoh. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Tapi orang masjid saya pergi tu macam ustaz duduk luar tu tiap-tiap minggu. Senyap sudah lah. Mazhab Malikan nak pisah je. Gitu lah. Tak suruh cari ya pula. Pengumuman siapa yang pernah semayang di tempat ambil semayang tepi hari Jumaat. Berapa kali kau semayang situ, qada balik kena semayang zuhur kamu semua. Susah pula musim masjid kena marah dia orang. Maksudnya ada kata ni cerita mazhab Syafi'i. Tapi apa ni? Kurang pengetahuan kita syarat berjemaah pekoh mazhab Syafi'i. Kita mengaku kita bermazhab Syafi'i. Yang isu timbulnya bukan tak reti itu seorang. Tak reti itu satu jamaah, satu masjid. Termasuk dengan imam-imam sendiri. Ni. Jadi untuk berjemaah ada syarat dia. Ni. Kita bicara buat rukun, ni ada syarat dia. Kena tahu syarat bagi tiap-tiap rukun. Bukan hanya bicara rukun sembahyang sahaja. Bahawa menghantar meletak seorang yang sembahyang akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Iaitu 7 anggota di mana? 2 perut, anak jari, 2 kakinya. Ambil kaki lalu. Biasa kaki tu kemudian. Dia ambil kaki dulu ni sebab kaki banyak orang tinggal.
Dalam biasanya dua perut, anak jari dua kaki itu biasanya hak akhir sekali. Yang pertamanya dahi lah. Kalau biasa gitu yang pertama dahi. Lepas tu dua tangan. Lepas tu dua lutut. Kemudian dua perut, anak jari, dua kaki. Yang biasanya hak terakhir. Yang pertama tu je anggota dahi lah. Ini duduk sini ni. Dia ambil hak ujung sekali. Hak paling banyak orang tinggal. Iaitu tujuh anggota tu. Dua perut, anak jari, dua kaki. Itu dua anggota dah. Dan dua lututnya. Dua anggota, empat. Dan dua tapak tangannya. 6. Dan dahinya 7. 7. Ada ni. Dia mula daripada dua perut. Perut tu perota, perut lah. Kita perut wow dah. Perawate. Tak kerti nak baca, ra bagi depan lah. Perut. Dua perut, anak jari dua kakinya. Kena tak perut nak jari kaki kena perut nasi je. Perut tu je. Perut ni buncit, langsing, nak gitu tau. Dia perut buncit, langsing. Hati je perut kena. Perut dua perut, anak jari dua kakinya. Hak ni hak paling hak mana? Hak paling dak apa nak jaga ni. Dua perut, anak jari dua kaki. Dua perut. Dia perut ni batin. Ni kita tak boleh angkat kaki, angkat tangan lah. Pada ni. Ni kalau pakai panggil tapak kaki. Tapi sebut ada kan angkat kaki sungguh. Ni kita depan ni. Ni kalau kita kata tapak kaki. Ni. Hak mana hak bersentuh dengan lantai tu. Hak bersentuh dengan lantai masa berdiri tu. Itu dia panggil perut. Ni perut. Ini dipanggil hujung, bukan perut. Ada ni hujung. Ni perut. Kalau mana orang pijak atas lantai tu kan. Mana perut? Ni. Ni bukan perut, ni hujung. Maknanya kalau dia sujud, dia letak berdiri je kaki dia. Dia tak berdiri je. Kena tak perut? Tak kena, sebab ni hujung. Dia nak perut. Pandai ni. Ada orang perempuan saya tak tahulah. Sebab perempuan dia tak nampak. Sebab perempuan kaki dia aurah. Maka kaki dalam baju semayang. Orang lelaki muda, orang lelaki nampak lah sebab dia kaki dia terbuka. Kau perempuan boleh nampak juga. Kalau sos ramah tu kan. Boleh nampak tak? Tak boleh nampak tak. Sebab dia duduk dalam baju semayang. Hak nyata orang lelaki lah. Jadi makna kalau letak gini je. Dia letak kat ingang gitu je. Makna perut, anak jari kaki tak kena latar tempat sujud. Tak sah rukun sujud. Tak sah semayang. Hak ni letak saja. Ada hak dia orang apa? Hampa apa? Dia letak gini. Dia letak gitu je atas latar kaki dia. Kita nak kata dia sakit kaki, itu cerita lain. Kalau sakit kaki. Masalah dia sujud yang pertama ni biasa orang lelaki berlaku. Dia sujud yang pertama, dia mari daripada i'tidal. Bila mari dia i'tidal, di sujud ni dia akan jadi kaki tu akan kena perut. Sebab dia mari daripada i'tidal. Lepas dia duduk antara dua sujud, kaki tu dia sudah lepas. Kan? Duduk antara dua sujud kan? Sujud yang kedua, dia tak akad dah kaki dia. Dia lock gitu je. Apa apa? Hampau ke apa? Orang lelaki. Ada yang seumpama ni. Di sujud pertama jadi. Sebab dia mari daripada i'tidal. Dia berdiri kan? Bila tangan sujud pertama ni, dia akan jadi kena sendiri. Kena perut jari kaki. Lepas dia duduk antara sujud ni, dia lepas. Dia lepas. Di sujud yang kedua, dia tak akad dah. Dia pakai biar gitu je. Orang lelaki biasa tengok seumpama ni. Hak ni tak tahulah. Tapi orang ni tu imam. Tapi bukan imam masjid, imam surau. Dua belah kaki, dia congek macam mak rempik. Apa benda budak ni kata?
Tadi sujud kaki dia tak kena latar. Tak tahu tu kata mak rempik. Mak rempik cangit mutu. Kata apa benda pulak ni? Apa ni? Ni, dak belajar syarat untuk sah rukun sujud. Kena perut 12 jari. Sebatang tak apa dah. Sebatang tak apa dah. Mana kalau kata sebatang ibu jari kaki lah paling besar sekali dah. Kena ibu jari kaki belah kanan, ibu jari belah kiri cukup dah. Tapi dua-dua kena ada lah. Sebab sini sebut 2 perut anak jari, 2 kaki. Kaki kanan, kaki kiri. 2 perut ni bukan kata 5 jari. Satu jari sebelah pun tak apa dah. Mana sekurang-kurangnya ibu jari lah kita kata paling besar. Tapi disunatkan kena perut ke 5 jari. Sunat. Sunat kena perut ke 5 jari. Hak wajib ni di sini ni iaitu 2 perut anak jari 2 kaki. 2 kaki tu kanan kiri. 2 perut anak jari ni sebatang sebelah sekurang-kurang. Lepas tu kena perut ni nak kena banyak, tak syarat kena banyak. Kena sikit tak apa dah. Maknanya kalau kata dia letak ni tak kena langsung sebab dia berdiri. Tekan sikit je. Kena dah sikit sebelah. Sebatang jari je sebelah. Sikit je, sah dah. Untuk sah, untuk syarat wajib. Orang buat 5 perut jaki kena belaka, dia letak comel-comel, tu jatuh hukum sunat dah tu. Tapi buatlah gitunya, biar kena belaka perut jaki kaki tu. Tapi tu sunat. Tu sunat. Oh, memang rupa tak nampak dia kalau dia letak gitu memang tak nampak ah. Tu lagi buka kaki dia tengok. Jangan buka aurah orang tu. Batas sembahyang dia buka aurah dia. Tapi orang lelaki lah nampak. Orang lelaki. Ya dah dia letak gini. Dia letak. Dia letak ujung. Bukan perut. Ujung. Tu kata dia ni, dia kena perut nasi je. Perut jari kaki tak kena. Dia letak gitu je. Allah kata apa letak gitu. Tekan sikit je. Nak sebelah je paling-paling kurang wajib. Hak tu betul nak buat. Dia bubuh saja je. Dia bubuh. 2 kali sujud. Gitu dia bubuh je. Malas je nampak. Nampak malas je. Letak gitu je. Ini syarat ni. Wajib. Kalau tidak kena perut. 2 perut anak jadi 2 kaki tu tak sah rukun sujud. Dan 2 lututnya. 2 lutut tu tak apalah. Kan ada orang sujud 2 lutut. Tak kena letak. Tu memang dah 2 lutut tu tak dah. Dan 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. Dia tangan ni kena sikit tak apa dah. Tapi disunatkan bukan kata tapak. Dia punya anak jari ni semua semua sekali ni biar kena betul-betul. Kalau kena sikit tapak tangan pun cukup dah. Dia letak tangan, dia letak gitu je. Dia letak gitu je. Orang kata apa benda pula sah dah sebab kena dah sikit. Dia tak gitu. Jangan buat gitu. Mana sunat apa tu molek. Tu saya sebutlah. Jangan letak tangan macam tekuk belalang dia kata. Tekuk belalang ni? Gini. Ni tekuk belalang. Mana tekuk belalang? Belalang kan? Pernah tekuk. Dah kena tak perut? Kena. Sah dah. Tujuh anggota. Tapi tak kena. Ni biar jadi. Biar di. Ni. Perut ni, jari ni biar betul-betul kena tempat sujud. Jangan buat gini. Buat macam tekuk belalang ni. Memanglah sah dah. Banyak dah kena tu. Pergi tengah tak kena. Mungkin dia berasa macam tempat tu berabuk ke. Mungkinlah. Yelah kadang-kadang kalau hari Jumaat pergi lewat-lewat, semayang pula atas mozaik,
Mozek duduk tepi tu, mari daripada tempat wuduk jambang, situlah orang pijak, dia pijak digahar-gahar pula tapak kaki dia. Kita pula sujud tempat tu, nak letak dahi pun, nak letak tangan pun jadi macam, geli je masa. Dah. Situlah tempat orang gesek kaki. Gesek kaki mari daripada jambang tepi tu. Tepi tu jambang ada, tempat semayang ada. Dia masuk, naik atas tangga, pijak situ, dia gahar kaki dia. Kita semua jemaah situ, mana kamu? Nak letak dahi, nak letak tangan. Apa benda? Serung, segang orang panggil. Jadi sunat letak habis-habis. Kemudian sunat dah kadang mengadapkan, itu bicara lain. Nanti kita bicara sunat, bicara wajib dahulu. Dan dahinya, itu tujuh anggota. Kemudian terbuka, tak terbuka dahi, dia akan bicara kemudian di bawah. Tekan ke tak tekan, dia akan bicara di bawah. Dia akan bicara lain pula di bawah tu. Yang mana dahi wajib jangan berlapik. Dua belah tangan sunat jangan berlapik, lelaki ataupun perempuan. Sunat jangan berlapik. Orang perempuan sekarang ni, dia sujud letak atas baju semayang. Maka hilang satu perkara sunat hai'ah di dalam sembahyang. Ada pula jenis, dia nak letak juga tapak tangan dia di atas latar, dia pun esok. Apa? Alih-alih baju semayang dia tu. Dia berubah. Jadi, banyak khija. Lah nak letak tapak biar tak kena, tak terlindung dengan baju semayang. Kita pun alih baju semayang. Banyak khija. Lepas tu, jangan buat banyak khija. Buat baju semayang macam zaman dulu. Dia ada lengan baju. Dia ada lengan baju ni, tak ada masalah. Letak atas tempat sujud tanpa berlapik. Kamu dok, ni nak jimat kain, buat baju semayang, lengan baju tak dok. Nak jimat kain. Dia bukan nak jimat kain. Banyak tu lagi. Dia apa lengan buang? Lengan ni apa lengan tak ada puang ni? Baju kurang ada lengan pula tu. Baju semayang tak ada lengan apa? Dia ada lengan tutup molek. Bubuh atas-atas. Kan comel tu kan, tak banyak khija. Ni nak kena alih baju semayang, barulah letak tangan biar tidak berlapik dengan baju semayang. Tapi abang apa? Banyak khija orang panggil. Dah. Ni perkara sunat, betul perkara sunat. Kalau tiap-tiap semayang tinggal berlaku perkara sunat yang sama, tiap-tiap semayang tangan berlapik dengan baju semayang, tangan berlapik baju semayang, tiap-tiap semayang, dah rugilah. Sujud berapa kali? Sujud 2 kali tiap-tiap rakaat. Lepas tu tinggal semua sunat tu. Memang sunat je semayang sah, tapi sunat tinggal semua-semua. Menyesal daripada masyar. Pahala sunat orang kita tinggal buat tu, kalau kita minta dengan siapa-siapa daripada masyar, tak ada seorang nak uji pahala kita. Kita nak pahala qada tu je pahala. Kita minta dengan siapa-siapa pun, siapa nak uji? Tak ada nak uji kita. Kita masa dunia, kita tak buat mudah-mudah je. Rugilah kitanya. Memang sunat. Yang wajib yang berlapik, dahi. Tangan, sunat. Kemudian kalau lutut tu memang kena tutup lah orang lelaki pun. Kalau kaki, orang perempuan memang wajib tutup sebab dia aurah. Orang lelaki, kaki, perut je kaki tu sunat, jangan berlapik. Jangan pakai stocking. Kalau dia pakai stocking berarti perut jari kakinya tidak kena latar dan keadaan tidak berlapik. Sebab dia berlapik lah dengan stocking. Jadi kurang satu perkara sunat. Dia jenis orang tua, pagi-pagi tak boleh, dia sejuk, tak tahan semayang. Itu cerita lain. Bukan sengaja. Dia pagi-pagi kalau tak pakai stocking, Allah, sejuk nak kencing lah dia kata. Dia pun pakai stocking pagi-pagi. Dah akhir pagi tengah hari lah. Kalau memang dia tak boleh, dia sejuk. Ada waktu seumpama tu kan. Itu lain cerita. Yang perut je kaki tak kena tempat sujud orang perempuan sebab kaki aurah. Ni orang lelaki boleh pakai stocking lah. Untuk sunat je lah tu nya. Itu dia akan bicara syarat-syarat dia hadapan.
Kita balik semula kepada bicara kena bumi 7 anggota. Ini ia akan berkait dengan persoalan yang tersebut dahulunya, semayang atas kerusi. Ini isu yang agak mana tempat. Isu kerusi memang isu semasa. Dia duduk baloh. Kursi tu nak letak di mana? Nak letak garisan saf ataupun letak sebelah belakang, orang ni berdiri atas garisan saf. Dia duduk baloh situ. Saya pergi satu tempat, kena masjid tu duduk baloh lama dah. Kursi nak letak mana? Dia semai berdiri separuh, dia duduk separuh. Jadi kursi nak letak di mana? Kalau letak kursi atas garisan saf, pada masa dia berdiri, dia sudah berdiri ke hadapan daripada orang ramai. Tapi persoalan sekarang, kalau letak kursi di belakang, dia berdiri atas garisan saf, kursi duduk belakang, kursi dia ganggu orang. Nanti mari orang belakang nak membenarkan saf, boleh semaya tak dekat kursi dia? Tak boleh kan? Dia pula kata, Ustaz biasanya belakang tak ada orang, saya main tepi je. Biasanya saf pertama je penuh, saf kedua tak ada orang, biasa. Terkadang penuh tak saf kedua, terkadang penuh juga Ustaz. Lepas tu kalau penuh, kau nak orang ni? Dia sekarang ni dia saf pertama, biasa saf kedua tak ada orang, saf kedua mungkin separuh gitu je lah. Tapi terkadang saf kedua pun penuh juga. Pada ni dia saja dia ganggu orang. Konon-konon dia nak berdiri atas saf, kursi belakang. Baik. Kita ni duduk dalam saf ni masa berdiri saja je. Masa duduk? Duduk dalam saf. Bila dia berdiri atas dalam saf, kursi duduk belakang, dia pun duduk atas kursi. Duduk dalam saf ke tak dia duduk? Tak pula. Pandai ni. Orang berdiri, saf ke di tapak kaki. Orang duduk, saf ke di punggung. Jadi kalau betul dia berdiri atas saf, kursi belakang, lepas dia tidak, dia pun duduk. Dia duduk tu ikut saf ke tak? Tak jadinya. Tapi kalau dia berdiri sebelah hadapan, masih berdiri tak ikut saf, masih duduk, dia duduk punggung ikut garisan saf, masih duduk tu ikut saf, masih berdiri di ke hadapan. Tapi kalau dia berdiri atas saf, kursi belakang, masih duduk, dia sudah belakang, bukan mengikut garisan saf. Yang masalah sekarang, bila berkursi belakang, dia boleh ganggu orang lain pula. Tapi tak sedap masih berdiri duduk depan, dia kata. Depan daripada orang, tak boleh dalam saf. Tak apalah Haji. Kursi dalam saf tak? Kursi dalam saf. Tak apalah, pahala saf ke kursi Haji. Dah dia berdiri depan, kursi dia ikut saf. Kata pahala saf ke kursi. Dia nak berkursi belakang tak boleh kata. Sebab masa berdiri betul lah ikut garisan saf. Tapi masa duduk dia sudah ke belakang. Persoalan sekarang ni dia berkursi belakang tu diganggu orang. Itu problem so. Hidup baloh tu. Kursi nak tak mana? Kursi ikut garisan saf lah kalau nak pakai kursi. Tapi berkaitan dengan kursi ni macam mana? Persoalannya berkaitan dengan syarat bagi rukun sujud. Dia berkait dengan syarat bagi rukun sujud. Dia berdiri, dia tak kuasa, dia pun duduk atas kursi. Okey je, duduk atas kursi, duduk atas meja, duduk atas lantai, sama je. Tapi sunnah Nabi atas lantai. Sebab Nabi uzur, Nabi wafat, Nabi solat duduk atas lantai. Itu sunnah. Tapi duduk atas kursi itu tak masalah. Orang semayang atas lantai, orang semayang atas kursi, dia rokok macam mana? Tunduk ke hadapan. Sama ke tidak? Sama saja, tak ada masalah. Dia duduk, ni hak uzur betul-betul lah, hak tak boleh berdiri langsung. Dia duduk. Daripada takbir dia duduk. Dia duduk atas kursi ke duduk atas lantai ke duduklah. Okeylah, tak ada masalah. Dia pun rokok. Ketika solat atas lantai, ketika solat atas kursi, dia rokok macam mana? Tunduk ke hadapan. Sama, tak ada masalah. Dia pun iktidal, dah kena duduk. Sama. Dia duduk antara sujud. Dia tinggal sujud ni. Duduk antara sujud. Atas lantai ke atas kursi sama.
Dia duduk tasyahud, atas lantai ke atas kursi sama. Persoalannya ni, sujud. Syaratnya kena bumi 7 anggota. Kemudian syarat yang ketujuh di bawah. Tapi tengok syarat ketujuh di bawah. Ketujuhnya meninggi akan punggungnya daripada tengkok, daripada kepala dia. Syarat kena tankis. Tankis ni panggil apa? Menungging. Syaratnya wajib tinggi punggung daripada kepala. Kalau punggung dengan kepala satu aras, tidak sah rukun sujud. Satu aras macam mana? Di sujud tempat tinggi. Dia duduk bawah. Di sujud atas tempat tinggi sikit. Bukit. Sujud di lereng bukit. Menyebabkan kepala dia kena tempat sujud. Tempat sujud tapi tinggi. Jadi dengan punggung ni searas, separas. Maka tak sah. Syarat wajib tinggi punggung dia kepala. Tankis. Itulah rupa yang paling tazalul, yang paling menghina diri ketika sembahyang. Ni. Keadaan yang paling tazalul, paling menghina diri. Nungging. Sebab tu orang tua-tua kita kalau bubuh gambar, gambar sujud. Dinding. Sebab apa? Tu kita. Besar mana kita? Tu sujud. Kau orang besar sujud langit gitu. Tak kira siapa lah mu. Sujud dia. Ni manusia. Hamba Allah. Rukun lain sekali. Hak ni dak 2 kali mu kena buat gini tiap-tiap rakaat. Ni. Tankis dia panggil. Inilah rupa sujud, rukun yang paling tazalul, yang paling menghindari dalam sembahyang. Jadi syarat yang ketujuhnya, kena tankis. Kita ambil 2 syarat je. Kena bumi 7 anggota, tinggi punggung daripada kepala, ketika sujud daripada atas kursi. Boleh buat tak 2 syarat ni? Ni masalah dia. Ini problem dia. Problem duduk ganti rukun berdiri tak ada masalah. Atas kursi, atas lantai sama je duduk. Rukun i'tidal tidak, sama saja. Berkaitan untuk menyempurnakan syarat bagi rukun sujud. 2 syarat macam mana? Letak 7 anggota di bumi, di tempat sujud, tinggi punggung daripada kepala. Ni hak isu dia. Tu kena perikir lagi lah kalau kita nak main atas kursi ni. Hak saya sebut dahulunya, orang yang memang contoh dia buat pembedahan mata. Dia buat pembedahan mata ni, dia memang tak boleh tunduk ke hadapan. Kalau dia duduk atas lantai, dia tanya masa sujud, gitu juga. Tak ada apa pun buat dia. Dia ada kan doktor pesan macam mana kan. Kalau duduk atas kursi, lepas daripada rukun i'tidal, ditunduk macam mana? Gitu juga. Duduk lantai pun, boleh tak kena bumi jangan kata? Orang bedah mata? Tak boleh. Boleh tak tinggi punggung dari kepala? Tak boleh. Maka dimaafkan sebab dia uzur. Maka duduk atas lantai ke duduk atas kursi ke masa sujud, tak ada masalah. Sama je. Pak Imam dia tak boleh buat. Sujud kena bumi 7 anggota. Dia tak boleh buat sujud tinggi punggung dari kepala sebab dia baru pembedahan mata. Tu contoh lah. Banyak lagi contoh yang lain. Orang sakit tulang belakang ke. Macam-macam lah orang ni. Dia jenis kaki dia straight. Kaki dia patah straight. Jadi dia sujud ni, itu je dia buat. Dia tak ada buat lah buat di kaki. Dia masak lutut dia. Jadi kalau duduk latar pun sujud gitu juga. Tak ada buat apa pun. Orang seumpama ni, dia boleh duduk atas kursi pada masa sujud. Kena tak keadaan lah macam mana. Ada orang dia kalau sujud pakai dia kalau sujud je pakai apa? Meniarap lah. Ada orang tua. Dia orang tua, dia duduk. Dia sujud boleh, tapi dia sujud kan pakai lepek. Gitu lah, dah bangun dah lah. Mana dia ya tubuh mungkin capung, berisi sikit gemuk, dia orang tak sihat kan sampai duduk, dia tak boleh sujud. Sebab kalau dia sujud ni pakai meniarap. Maka disujud macam mana kalau dua atas latar? Sujud tunduk je. Setakat boleh. Jangan turun latar pakai meniaga. Setakat tu. Jadi setakat tu, ni atas latar ni, sujud gitu. Kalau gitu boleh semata kursi. Sebab dia sujud atas kursi pun gitu juga. Sama je.
Ni kalau kita nak kipas ke mazhab Syafi'i lah. Kena cermat nak sembahyang atas kursi pada masa sujud, anda tengok situasi macam mana. Ada orang yang situasi yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Tak boleh ni tak cukup syarat bagi rukun sujud, tak sah sembahyang. Jangan nak sembahyang atas kursi, turut orang semata-mata. Kena belajar molek lah. Ini mazhab Syafi'i. Tengok orang buat, tak sudut tanya ke dia lah. Mazhab lain dia mudah je buat syarat rukun sujud ni. Kalau mazhab lain, tu tak apalah tu. Hak orang tu sudut cara lah. Janji dia semayang je. Lepas tu dia mazhab mana? Dia mazhab international. Dah gitu dah lah dia. Dia mazhab international kata. Kita mazhab kapung, mazhab Syafi'i. Tak apalah. Dia mazhab international. Dia bawa balik Mekah. Dia tengok orang Mekah main tak kursi. Tak apalah. Mazhab Mekah. Biar ke dia ke lah. Orang sudut cara lah. Kalau kita main tak kursi, kita kena belajar molek. Keadaan yang macam mana boleh semata khusyuk, keadaan macam yang tak boleh bayang tak khusyuk. Dan sunat tertib pada menghantarkan itu atas aturan yang tersebut itu. Wallahu a'lam. Tak habis lagi tu bicara bab semata khusyuk tu, kita bicara semula lah. Berkaitan dengan semata khusyuk. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 56 baris yang 3 daripada atas. 56 baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabdanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahhidu fid dunya wa tuzakkirul akhirah wa tuzakkirul akhirah. Tu panjang lah tu. Kalau lepas kha dia fa tuzakkirul akhirah. Dia ejaan dia ada dua situ. Dulu aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegah kamu dari ziarah kubur. Tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu di awal Islam. Dulu di awal Islam, Nabi larang daripada menziarahi kubur. Sekarang ziarahlah. Sekarang ziarahlah. Dahulu tegah tu, hukum tu telah dinasahkan. Hukum telah dinasahkan. Masuk dah hukum ni. Hak di awal umbi dipanggil mansukhah. Di hujung nasikh. Mana nasikh? Sekarang. Tu dia menghukumkan, dia membatalkan hukum dahulu. Apa dahulu? Aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu. Dinasahkan dengan sekarang. Ziarahlah. Jadi mana? Umbi mansukhah. Hujung dia panggil nasikh. Di awal Islam memang dilarang daripada mengziarahi kubur. Sekarang fazuruha, ziarahlah sekarang. Nabi perintah. Kerana ianya boleh mengzahirkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Dia je gitu pula dah. Tadi tuzakkirul akhirah. Terjemahan dia, dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Dia dalam besar tu baca pendek lah. Akhirah. Atas tu tuzakkirul akhirah.
Jadi di awal Islam, Nabi melarang daripada mengziarahi kubur. Nabi larang daripada ziarah kubur. Kerana di awal Islam tu masih lagi ada perangai jahiliyah. Di antara perangai jahiliyahnya, mereka ni banyak pergi kepada kubur-kubur untuk menyembah. Itu dia pada masa jahiliyah. Jadi lepas daripada kedatangan agama, Nabi itu menjadi Rasul. Di awalnya, Nabi masih lagi melarang sahabat mengziarahi kubur. Nabi tak beri. Ada ni kubur sahabat ni Nabi tak beri. Lepas tu Nabi kata sini, dulu aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Dulu aku tegah kamu daripada ziarah kubur. Sekarang kemudian barulah Nabi membenarkan. Bukan Nabi membenarkan, bukan Nabi memerintahkan. Sebab apa? Sebab tadilah di awal Islam, perangai masa jahiliyah tu masih lagi ada. Sebab itulah kita ni berkaitan dengan ziarah kubur ni, kita kena buat dalam keadaan sederhana. Buat dalam keadaan yang sederhana. Sebab pada masa kita sekarang ni, ummah Islam ni terkadang bukan hak jenis kuat akidah, faham agama. Kadang-kadang semangat ikut orang-orang gitu je. Orang mah beripo, mari syekh-syekh, dia ramah beripo, mari ada dengan dia. Orang duduk mengajar majlis surat tu tak menitah-menitah pun dianya. Dia hanya mari tanya orang ramah-ramah. Pasal gitu. Jadi makna dalam ramah-ramah kita ni ada pelbagai. Jadi pada masa Nabi SAW menjadi Rasul di awal tu, penekanan Nabi di awal Islam, penekanan akidah. Makna mantap akidah. Tapi di awal tu Nabi tidak membenarkan lagi ziarah kubur. Kemudian barulah Nabi membenarkan, bahkan Nabi memerintahkan supaya ziarah kubur. Jadi maksud sekarang ni nak ziarah kubur sederhana. Jangan buat macam dia sudah jadi berbentuk yang sudah berlebihan. Sebab sekarang ni ada dua golongan sekarang. Sebab memang pandangan ni pandangan yang bercanggah dengan jumhur 4 mazhab. Jumhur 4 mazhab sunat ziarah kubur. Jumhur 4 mazhab sunat ziarah kubur. Ada ni. Ada panggil terpencil bid'ah ziarah kubur. Tidak disunatkan ziarah kubur. Termasuk bid'ah ziarah kubur Nabi. Ni hak yang bercanggah dengan 4 mazhab lah. Gi kubur Nabi tu bukan kosak nak ziarah kubur Nabi. Kosak hati nak ziarah masjid Nabi, kemudian berhentilah di kubur Nabi. Dia letak gitu. Ada panggil terpencil lah. Bid'ah ziarah kubur, termasuk kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Lepas tu kosak di hati ziarah masjid Nabi. Dah masuk masjid Nabi dah. Lah ziarah kubur Nabi ada situ. Dia kena gitu. Jangan pergi semata-mata nak ziarah kubur Nabi. Dia kata bid'ah, tak sunat. Ini hak bercanggah daripada 4 mazhab. 4 mazhab bukan kubur Nabi saja. Kubur mak ayah kita, keluarga kita, kita sunat ziarah. Bukan kubur Nabi saja. Kubur Nabi sama telah lah. Hak golongan ni bid'ah ziarah kubur, termasuk kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Tapi mereka ziarah kubur Nabi, mereka ziarah. Tapi mereka bukan kosak hati nak ziarah kubur Nabi. Kosak hati nak ziarah masjid Nabi, kemudian sekalilah dengan ziarah kubur Nabi. Ini ada pandangan. Sekarang ni ada orang yang tengok je ziarah kubur, dia faham kod lain. Dia faham orang ni sembah kubur lah, mitok dengan ahli kubur lah.
Bid'ah, syirik dia nak bubuh. Dan ada golongan pula dia berlebih-lebihan ketika menziarahi kubur. Dia kena cermat ni. Dia gulu melampau ni, melampau dua belah. Hak satu tu dia tengok ziarah kubur, sembah kubur. Bid'ah, syirik. Dia nak tahu. Satu golongan pula, dia buat berlebih-lebihan. Kita ada sunnah sederhana. Ziarah macam biasa. Ziarah kubur mak ayah kita, ziarah kubur alim ulama, ziarah kubur para-para awliya. Sederhana. Dia dulu-dulu kita ke mana-mana, memang kalau kubur para-para alim ulama, kita akan singgah ziarah. Tapi dalam percakapan kita tidak menjadikan itu satu tujuan utama. Tujuan utama, nak ziarah satu pondok. Siapa pondok tu? Nak singgahlah di kubur Tuan Guru Hak Asal. Ni kalau kita dulu. Tapi kita punya program kita tak ada sebut ziarah kubur, ziarah pondok. Tapi dia siapa pondok tu? Ni Tok Guru ni lapis kedua ketiga dah ada ni. Dia punya menantu, dia punya cucu menantu. Dia kadang Tok Guru pondok gitulah. Penggantinya bukan anak, menantu. Biasa pondok gitu. Anak lelaki ni kadang-kadang gitulah. Lepas tu hok jadi pengganti murid. Hok belajar betul-betul Tok Guru anak puan dia kepada murid dia tu. Jadi hok menantulah. Sebab anak lelaki tak boleh pilih. Anak lelaki boleh pilih. Menantu lelaki boleh pilih ke tak? Dia boleh pilih lah mana anak murid dia hok aling sekali. Kalau anak lelaki boleh pilih. Mu aling tak? Anak aku lah. Muda aling. Bukan anak aku. Boleh. Boleh pilih anak. Anak tak boleh pilih. Menantu dia pilih-pilih. Jadi pengganti biasanya menantu. Jadi kadang pondok tu, lapis kedua, ketiga dah. Kita akan, kita pergi dulu kat mana kubur Tuan Guru, arwah Tuan Guru Hak Asal. Kita ziarah. Tapi dalam kita program, kita ziarah pondok. Ziarah Tok Guru yang ada. Kita nak ziarah Tok Guru yang ada. Sambil kita pergi ziarah arwah Tok Guru yang pertama. Sekarang ni dok pergi mana-mana, nak ziarah kubur. Nak ziarah kubur. Dia tak ada letak nak ziarah pondok, tempat pengajian, nak ziarah Tok Guru yang sedang hidup tu. Lepas tu ziarah kubur, dok. Matlamat dia ziarah kubur, pondok tu dia ziarah juga. Tok Guru hidup dia ziarah juga. Bukan dia tinggal Tok Guru tu. Tapi dia punya palotok dia kubur. Bukan kepada pondok, bukan kepada Tok Guru hidup. Ni orang sekarang. Siapa aja kubur palotok dia. Kata pelik kamu ni. Ini kena cermat. Sebab ziarah kubur ni di awal Islam Nabi teguh, Nabi larang. Kenapa? Kan di awal Islam ni perang jahiliah tu masih lagi ada. Jahiliah ni sembah kubur. Pada masa kita sekarang ni, kekuatan agama pada masa kita ni kuat sangat ke? Dia ramai-ramai tu adalah hak jenis. Lepas tu kata kena sederhana. Tadi ziarah kubur je, kamu sembah kubur Allah. Bid'ah ziarah kubur. Kubur Nabi pun bid'ah ziarah. Itu dia melampau sebelah. Hak ni ziarah tu agak berlebih-lebihan. Dia buat tu agak berlebih-lebihan. Itu kena cermat sangat-sangat. Sekarang ni dia sudah jadi mari anasi-anasi luar yang tidak ada pada masa kita dahulu dengan Tuan Guru Pondok Hak Asal. Dia banyak masuk pengaruh luar. Jadi pengaruh luar ni macam-macam lah. Pengaruh luar ni. Jadi masyarakat awam ni, hak baru nak belajar ni, jadi hak tu matlamat dia nya. Kelas-kelas fardu ain, tak ada mari mana. Kalau kubur dia nombor satu. Ada ni. Tu kata kena cermat. Sebab ingat baik, awal Islam, Nabi larang ziarah kubur. Sekarang, ziarahlah. Kemudian mula Nabi bukan membenarkan, bukan Nabi menyuruh ziarah kubur. Kerana ziarah kubur ni boleh menzahidkan pada keduniaan dan mengingatkan kamu kepada akhirah. Kemudian ziarah kubur hak Nabi perintah ni orang lelaki.
Orang perempuan, insya-Allah minggu hadapan. Jadi kalau kitab kita Nabi dah ni, wallahu a'lam wa sallallahu ni, kita tak boleh masuk situ. Masuk situ dah boleh nak undur dah lah. Tak nak undur dah. Tak nak undur dah. Ni pintu belakang dah nak habis dah ni. Kita kena baca semula hak tadilah, dan sabdanya lagi kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nak bicara pula macam mana orang perempuan ziarah kubur. Ziarah kubur Nabi SAW disunatkan lelaki dan perempuan. Ziarah kubur alim ulama, para awliya disunatkan bagi lelaki dan perempuan. Ziarah kubur ibu bapa macam mana pula? Ini pembicaraan berkaitan dengan hukum pekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.